Baik, 10,000 teknologis diperlukan Sarawak bagi memacu pembangunan industri di negeri itu. Langsung perbincangannya bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Hazam. Sarawak memerlukan sekitar 10,000 teknologis menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata ia penting bagi memacu pembangunan industri negeri yang kini semakin dipelbagaikan. Jelasnya dengan jumlah tersebut ia akan menampung keperluan industri seperti ekonomi digital, pembangunan sumber tenaga baharu hidrogen selain penangkapan karbon. Buat masa ini, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu Sarawak hanya mempunyai lebih 3,000 teknologis dalam pelbagai industri dan memerlukan lebih 6,000 tenaga bertoliah lagi. Usaha itu jelasnya akan berupaya meningkatkan kemampuan sumber pendapatan isi rumah di negeri ini. By having all of these state digitalization in place, we hope to increase the household income from the current 5,000 ringgit to 16,000 ringgit by the year 2020. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada Majlis Perasmian Simposium Lembaga Teknologi Malaysia MBOT Borneo 2023 di Muzium Kebudayaan Borneo, Kuching. Oleh itu, beliau berharap MBOT dapat memainkan peranan utama dalam menzahirkan hasrat kerajaan itu. Beliau percaya dengan perkongsian maklumat dan kepakaran yang dimiliki lembaga terbabit akan berupaya melahirkan lebih ramai teknologis di Sarawak. Simposium 2 hari itu turut melibatkan beberapa institusi pengajian tinggi di Kepulauan Borneo termasuk Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Malaysia Sabah dan juga Swinburne University. Saudara, pameran seni budaya Sarawak telah menonjol di Minggu Craft London yang berlangsung bermula Sabtu lepas hingga Ahad ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, pada Minggu Craft London, Sarawak mempamerkan pelbagai keunikan seni dan budaya di negeri ini. Ini termasuk keringkam kain songket, puak kumbuk serta anyaman. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan para pembesar yang menghadiri petabalan Raja Charles III telah berkesempatan berkunjung ke Minggu Craft London yang disertai oleh negara-negara Commonwealth. Raja dan Pemaisuri Bhutan merupakan antara pembesar yang berkunjung serta turut mengagumi seni dan budaya Sarawak. Pada Minggu Craft London, Malaysia diwakili oleh 3 negeri iaitu Sarawak, Pahang dan Terengganu. Yang kita hargai Pemaisuri Agung sendiri yang memberi penjelasan mengenai dengan seni budaya yang ada di Sarawak. Premier berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Samarindo Aidilfitri Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak di Kuching. Baik, sementara itu terdahulu dalam ucapan Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak berkata, perpaduan sesama bangsa Melayu bersama kaum lain yang telah lama wujud harus dijaga dan disuburkan setiap masa. Ini penting bagi memastikan generasi akan datang dapat mewarisi sebuah negara dan negeri yang aman dan maju dari segi sosial, politik dan juga ekonomi. Jelas Datuk Amar Awang Tengah hanya dengan nilai kesepakatan yang tinggi antara kaum dan etnik sahaja yang dapat menyumbang kepada kemakmuran negeri dan negara. Dalam pada itu, beliau berkata, bangsa Melayu Sarawak telah pun berjaya menerbitkan sebuah karya agung berupa novel Melayu pertama di dunia sejak tahun 1876. Naskah asalnya telah dikesan terperuk di sebuah perpustakaan iaitu Rhodes House of Library di London. Datuk Amar Awang Tengah berkata novel terbitan berjudul Hikayat Panglima Nikosa mendapat kesusahan waktu perang hingga mendapat kesenangan. Sehingga kini, penerbitan, kajian dan beberapa usaha dokumentasi sedang giat dilaksanakan bagi tujuan melonjakkan naskah itu sebagai salah satu pencalonan dalam Memory of the World di peringkat dunia dalam Daftar Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Kerjasama rapat antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam amat diperlukan bagi menangani isu kesesakan di kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan, terutama di Sungai Tujuh Miri. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, itu antara perkara yang dibincangkan dengan Konsulat Jeneral Brunei Darussalam, Noni Zurainah semasa kunjungan hormat di pejabatnya di Petrajaya, Kuching.
Selain itu, Datuk Sri Lee menambah isu berkaitan proses dan prosedur pergerakan barangan juga perlu diberi perhatian oleh kedua-dua pihak. Kementerian Pengangkutan Sarawak juga katanya ingin memajukan lagi sektor penerbangan antara Sarawak dan Brunei dengan meningkatkan jaringan penerbangan selain memanjangkan jaringan penerbangan ke negara luar menerusi Royal Brunei Airlines. Menerusi kenyataan media, Datuk Sri Lee mendedahkan Noni juga menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan atas usaha dan inisiatif yang diambil kementerian dalam meningkatkan kerjasama dalam bidang pengangkutan kedua-dua pihak. Jelas Noni, semua isu yang dibincangkan akan dikemukakan kepada Kerajaan Brunei untuk perbincangan lanjut. Kunjungan hormat tersebut bertujuan mewujudkan kerjasama erat antara Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Konsulat Jeneral Brunei bagi memudahkan perbincangan pelbagai isu dalam sektor pengangkutan. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Ya baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.